Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahid Izzat bin Muhammad Rozi. Nombor matrik C21A2282. Dalam subjek reka bentuk sili tradisional ini, saya telah membuatkan satu kajian yang berkaitan dengan produk tembikar terenang yang bertempat di Kuala Tembeling, Pahang. Okey. Pertama, sejarah dan asal usul tembikar terenang. Nama tembikar terenang dipercayai diperoleh daripada kata nama tunang. Pada tahun 1970-an, tembikar yang dibuat di Kampung Pasir Durian telah didagangkan ke kampung-kampung yang terletak di Kuala Tembeling, Sungai Jelang dan Sungai Pahang. Tembikar terenang berusia anggaran sekitar lebih 100 tahun. Nama terenang juga dikatakan wujud kerana sifatnya yang terenang-renang atau timbul di atas permukaan air sewaktu berlaku banjir besar di Kuala Tembeling. Tembikar terenang di Pahang pernah diulas secara ringkas oleh Tun Sri Lanang dalam karyanya yang bertajuk Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu History of Malay Anas. Slide yang seterusnya. Teknologi dan proses pembuatan tembikar terenang. Teknologi tradisional dan teknologi moden digunakan dalam penghasilan tembikar terenang ini. Teknologi tradisional yang digunakan ialah kayu pemukul iaitu dalam bahasa Inggerisnya wooden paddle, batu sungai iaitu river fiber, bilah berbentuk pisau dan spatula bermata gerigi yang diperbuat daripada buluh dan loteng. Manakala bagi teknologi moden pula yang digunakan ialah peralatan moden seperti bending wheel, mesin pengadun tanah liat, acuan dan tanur. Seterusnya, mereka menggunakan teknik picit cubit merupakan kaedah tradisional juga yang digunakan dalam mendapatkan bentuk tembikar terenang ini. Teknik ini merupakan teknik utama yang digunakan untuk membina dinding belanga. Seterusnya, tembikar terenang ini melibatkan beberapa peringkat. Pada peringkat utama, tanah liat diulis sebati dan dibuat dalam saiz berbola. Saiz berbola tanah liat bergantung pada jenis dan saiz tembikar yang dibuat. Berbola tersebut diletakkan di atas keping papan dan dileperkan. Isi tanah liat di bahagian pusatnya dipicit dan ditolak ke bahagian tepi dinding tembikar. Kemudian, beberapa gulungan atau rol tanah liat dilingkar di atas dinding tersebut satu demi satu sehingga mencapai ketinggian yang dikehendaki. Teknik ini dipanggil teknik Gentek. Dibuat oleh pembuat tembikar di Kampung Pasir Durian tersebut. Seterusnya, atau disebut preform vessel perlu dibiarkan dan kering sekurang-kurangnya 24 jam. Dalam penghasilan tembikar, ianya tidak dijemur tetapi disimpan di dalam rumah atau bengkel selepas siap pembuatan tembikar. Ianya kerana dalam penghasilan tembikar, ianya tidak dijemur tetapi disimpan di dalam rumah atau bengkel selepas pembuatan tembikar. Menurut Encik Muhammad yang telah saya menemu bual, beliau mengatakan proses menjemur yang tidak terkawal boleh mengakibatkan dinding tembikar itu menjadi retak. Seterusnya, bahagian dasar tembikar diratakan menggunakan alat penepak. Penepak yang digunakan di Kampung Pasir Durian itu berbentuk parang dan tidak mempunyai dekorasi. Sekeping alat berukuran 15 cm panjang dan 4 cm lebar digunakan untuk membuang sisa-sisa tanah liat pada dasar tembikar tersebut. Seterusnya, pada peringkat ketiga pula, ketika masih dalam keadaan separa kering, tembikar dihiasi menggunakan kayu bercorak. Antara corak termasuk bunga cengkeh, corak bunga tanjung, corak bunga lawang, corak tampuk manggis, corak bunga sambar dan bunga kipas serta bola ayam. Turut digunakan adalah simbol X, U, V dan corak tapak kaki rusa maupun pelanduk. Kebanyakan kayu bercorak ini diperbuat daripada merbau dan coraknya dipahat di salah satu bahagian hujungnya. Seterusnya, dondong nek dan pengiki merupakan dua jenis alat yang digunakan secara turun-temurun oleh pembuat tembikar di Kuala Tembeling untuk membuat corak pada tembikar terenang tersebut. Dondong nek digunakan untuk membuat corak V, iaitu chevron design.
dan pucuk rebung bamboo shoot, manakala pengikir digunakan untuk membuat corak U atau C. Pengukur tanah iaitu besi bulat sebesar gelang tangan digunakan untuk meraut dan menipiskan bahagian ruang dalam tembikar. Bagi tembikar terenang, besi yang dilipat berbentuk bulat bersaiz kecil dan nipis digunakan untuk tujuan meraut. Selepas kerja meraut, penganggar, pengasar atau batu licin digunakan untuk mengilap dan menutup rongga-rongga halus pada bibir, badan dan dasar tembikar. Proses ini dikenali sebagai meluru belanga dalam kalangan pembuat tembikar di Kampung Durian Pasir. Tembikar yang siap dibentuk akan dibiarkan kering di dalam rumah atau bengkel selama 1 atau 2-3 minggu. Perubahan warna dari perang tua ke kuning keputihan menunjukkan bahawa tembikar sudah kering dan boleh dibakar. Seterusnya, kita akan beralih ke fungsi-fungsi tembikar terenang. Fungsi-fungsi tembikar terenang ialah digunakan untuk menyimpan air minuman yang mana juga boleh dijadikan sebagai penawar dan air yang diletakkan dalamnya amat sejuk dan dingin. Tembikar terenang juga terdiri daripada 2 saiz, iaitu saiz besar dan saiz kecil. Tembikar terenang yang paling besar boleh mencecah sebuah tempayan, manakala yang kecil berukuran 11 cm lebar dan dalam diameter mulut tembikar dan 18 cm tinggi. Seterusnya, bekas tembikar ini juga digunakan oleh ahli bomoh untuk menyediakan air jampi bagi tujuan perubatan tradisional pada zaman dahulu. Seterusnya, terenang. Motif corak yang digunakan adalah corak bunga cengkeh, bunga tanjung, bunga lawang, lampuk manggis, bunga sambar, bunga kipas dan bulu ayam. Turut digunakan adalah simbol X, U dan V, corak tapak kaki rusa maupun pelanduk. Motif yang biasa digunakan pada tembikar tradisional Tembeling ini diambil daripada motif yang biasa digunakan dalam kesenian Melayu seperti pucuk rebung, bunga, pecak empat, tampuk manggis dan lain-lain lagi. Motif yang digunakan dalam hiasan tembikar Tembeling ini ialah bunga dongdek, bunga pecah 3, bunga pecah 4, pucuk rebung, tampuk manggis, bunga sambau, bunga kipas, bunga pucak 6, bunga pecah 8, bunga es, bunga kundur, sat lekuk iaitu berbentuk hati, tapak itik, tapak pelanduk, bunga kelopak iaitu bunga kening dan bunga cekik leher. Seterusnya, berikut adalah gambar-gambar motif yang digunakan pada tembikar terenang tersebut. Kita dapat lihat bunga cengkeh berbentuk seperti itu, bunga tanjung, bunga lawang dan bentuk huruf X. Seterusnya, motif bunga-bungaan yang diletakkan pada tembikar apabila selesai proses meluru. Bunga utama yang diletakkan pada badan terenang atau belanga ialah bunga dongdek. Alatan yang digunakan untuk menekap motif di badan tembikar menggunakan kayu merbau dan buluh yang diukir motif di hujungnya. Kayu yang berukuran 8 cm panjang ini ditekapkan ke permukaan tembikar yang masih lembap. Motif merupakan rupa atau bentuk asas dalam suatu rekaan atau gubahan yang terdiri daripada motif flora, fauna, geometrik dan organik. Corak pula adalah susunan motif sama ada secara teratur, terancang atau secara bebas. Akhir kata daripada saya iaitu penutup. Kesimpulan daripada hasil kajian saya ini adalah berkenaan dengan keindahan tembikar tradisional terenang yang menjadi warisan kraf negeri Pahang. Seterusnya, ekspresi keindahan tembikar ini dapat dilihat berdasarkan proses pembuatan, bahan yang digunakan, reka bentuk, dekorasi dan fungsi. Sebagai rumusannya, keindahan tembikar tradisional terenang yang begitu unik dan istimewa haruslah menjadi kebanggaan bukan sahaja kepada orang Melayu, bahkan rakyat Malaysia keseluruhannya. Kefitangan membuat tembikar tradisional ini adalah salah satu warisan seni dan sejarah Malaysia yang harus dilestarikan dan bukan hanya dilihat dan dipentingkan dari aspek komersialnya sahaja. Sekian, terima kasih.
Semua orang dah lupa tentang sejarah tembikar terenang. Jadi jom kita kaji balik. Mempersembahkan Menghilir di sungai Pahang, singgah bermalam di pasir tambang. Menghilir di sungai Pahang, singgah bermalam di pasir tambang. Lempas sejarah pahlawan terbilang, meretuk gajah ke medan perang. Gajah ke medan perang. Internet tengok kat Malaysia ni, yang tinggal satu yang tradisional ni termasuk cerita pasal tradisional, tembikar tradisional. Kat Perak je yang tinggal satu ni. Yang lain semua dah pupus. Kau nampak di situ. Kita cerita tentang tembikar terenang. Bermula di Pasir Durian, abad ke-13 lagi. Berapa ratus tahun tak? Kamu kira, saya pun tak tahu nak kira. Saya tak tahu generasi berapa. Kamu lah orang-orang datuk kamu mungkin terlibat sekali di sana. Asal dia di kampung mungkin kelebihan dia saya tahu orang pakai. Tapi digunakan terenang ni untuk mengisi air, salah satu bekas. Okey, berapa? Dia punya kegunaan dia mengisi air. Tak kira lah apa, biasa air jampi ke kan. Dulu kan kalau kau tengok dulu kalau kan kesuka dia apalah jampi bomoh kan. Salah satu daripada keperluan mereka di rumah. Dia pesisir sungai tu daripada Pulau Temeling sampai lah Hulu Temeling tu. Banyak kampung tu. Itulah benda ni, terenang tu lah. Untuk generasi sekarang kalau tengok terenang tu, kalau mau tengok bunga dia, ni bunga dikekalkan dah ratusan tahun. Kamu dah nampak kan? Ambil gambar, nampak? Motif-motif dia, kau tengok ni macam rupa orang. Ada motif Hindu lagi. Sebelum Deka lagi, lepas jauh lagi lah. Jauh sangat. Ni saya cuba buat baru. Untuk kamu ni, generasi ke datang. Ini kepentingan tadi. Pendidikan. Ada dalam pembelajaran kan? Budak-budak kan? Tapi bentuk saya kena ubah suai sikit sebab bentuk ni saya fikir ni dari zaman. Dia orang dah buat lama. Bentuk dia agak sukar nak buat. Walaupun saya belajar bidang pendidikan ni. Sebab dia bentuk dia sangat kecil di bawah. Ni saya dah ubah suai. Bila kecil di bawah, besar di atas, agak sukar kita nak buat. Bangunan pun kalau besar di atas, kecil di bawah pun kalau tak buat konkret runtuh. Saya buat beberapa kali belajar dia runtuh. Memang runtuh lah. Ini pun saya dah ubah suai, saya besarkan. Apa? Besar dia kecil je. Itu menandakan kepandaian orang Melayu kita ni. Itu kelebihan dia, nampak? Kamu boleh fikir lah kan? Seterusnya kita akan melihat cara-cara pembuatan tembikar terenang. Untuk menghasilkan terenang dalam orang kata dia bukan benda yang mudah kerana sebelum kita nak buat acuan ni dia perlu melalui beberapa proses di mana untuk kita kena tengok kesesuaian tanah, kita kena tengok kita kena tengok dia punya kuantiti tu, ada kaedah-kaedah terapan. Bukan saja mereka boleh menerap tetapi pada masa yang sama mereka dapat juga mengindahkan tembikar itu dalam bentuk-bentuk baru, dalam kaedah-kaedah baru. Contoh menggunakan teknik glazing. Mereka boleh menggunakan teknik ukiran. Mereka boleh mewarnakan tembikar tersebut dan mereka boleh buat pelbagai kaedah-kaedah moden sebagaimana yang dibuat di Sayong lah. Cuma di situ kita boleh tengok
bagaimana usaha Terminal Craft itu patut dipuji kerana boleh preserve keindahan yang apa yang ada di Pasir Durian. Macam ni kita kena jemur 4 hari kot. Nak proses nak jemur, nak bunga dia. Macam ni, ni saya buat sebab nak cepat, dia kena halus lagi. Bagi nampak cantik lagi, halus lagi. Dia tak ada biji-biji dari kesan ni dia hilang. Seminggu boleh maksudnya dah boleh jual lah. Boleh, dalam seminggu boleh jual lah.